Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila as-sawa'is sabil. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pernah sebutkan pada minggu yang lalu, insya-Allah hari ini adalah merupakan hari yang pertama yang mana kita akan memulakan program pembacaan hadis Nabi SAW daripada kitab Bulughul Maram, khususnya dalam bulan yang mana kita menuju kepada bulan Ramadan, yang mana kita akan membahas berkenaan dengan hukum hakam berpuasa. InsyaAllah sebagaimana kita sebut, kita akan membaca kitab ini insya-Allah sehingga kepada 20 Ramadan, insya-Allah. Itu antara perancangan kita insya-Allah. Yang mana kita plan, kita akan baca berkenaan dengan puasa ini setiap 10 pagi bermula daripada hari ini adalah merupakan hari pertama sehingga 20 Ramadan. Kemudian sekitar dalam pukul tengah hari begitu, mungkin dalam pukul 2 kita akan baca berkenaan dengan tahsin as-salat. Yang ini berkenaan dengan bagaimana kita nak memperbaiki solat kita supaya solat kita yang kita kerjakan adalah merupakan solat yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menepati sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dan para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin daripada kalangan tuan-tuan yang tidak biasa lagi ataupun yang belum pernah mendengar nama kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah merupakan salah sebuah kitab hadis yang masyhur, yang agak popular dan merupakan kitab yang dibaca di madrasah-madrasah dan juga di pondok-pondok pengajian. Terutama bagi mereka yang ingin mendalami hadis-hadis hukum. Suatu kitab yang disusun oleh seorang alim besar, iaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau telah menyusun satu kitab yang mana di dalamnya terhimpun hadis-hadis hukum yang membicarakan soal ibadat, soal muamalat, munakahat, termasuk adab dan sebagainya. Beliau himpun dalam satu kitab namanya Bulughul Maram. Bulughul Maram. Jadi hadis-hadis yang beliau bawa biasanya, kerana beliau ni adalah merupakan seorang yang bermazhab Syafi'i, dan biasanya hadis-hadis dibawa tadi adalah untuk menyokong pendirian dan pendapat dia dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cumanya untuk program kita sepanjang Syaban ini sehinggalah memasuki bulan Ramadan nanti, insya-Allah kita akan mengkhususkan perbicaraan kita berkenaan dengan hukum hakam berpuasa. Ini adalah bertujuan atas dasar pertama untuk kembali kita mengkoreksi ataupun membetulkan niat kita dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk menambahkan rasa keterujaan kita untuk kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak, dan supaya kita tidak memada melakukan sekadar yang kita rasa kita nak buat, tetapi kerana supaya kita boleh melakukan ibadah puasa ini dengan sesungguhnya sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Kerana disebut dalam surah Al-Baqarah
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kerana di antara tujuan daripada berpuasa adalah untuk melahirkan manusia-manusia yang berpuasa itu jadi orang yang bertakwa. Jadi sifat orang bertakwa ini terbina, adapun ciri-ciri orang bertakwa ini terbina adalah hasil daripada usaha yang bersungguh-sungguh, usaha yang sebenar-benarnya dengan keikhlasannya, dengan cara yang ditujukan oleh Nabi SAW, dengan bersungguh-sungguh menghidupkan siang harinya dengan puasa dan menghidupkan malam harinya dengan qiyam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan proses yang bersungguh-sungguh inilah maka akan melahirkan sifat sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, la'allakum tattaqun. Yakni barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan menyempurnakan segala hak-hak di dalam puasa dan menghidupkan seluruh malamnya dengan perkara-perkara yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sebut dalam Quran, la'allakum tattaqun. Maka orang yang melakukan sedemikian akan jadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah di antara tujuan kita, terutamanya diri saya sendiri, kami yang menguruskan program ini, dan harapan kita untuk seluruh orang Islam yang bersama dengan kita, mudah-mudahan puasa pada tahun ini akan merupakan puasa yang cemerlang bagi kita, puasa yang menjadikan kita seorang yang lebih tawaduk, puasa yang menjadikan kita lebih dekat dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan puasa tahun ini harapan kita mudah-mudahan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insya-Allah taala. Para penonton yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram yang membahas berkenaan dengan hukum hakam puasa, sekitar lebih kurang 52 hadis yang beliau bawa dalam membicarakan soal hukum hakam berpuasa ini. Bermula daripada soal larangan berpuasa sebelum masuk daripada bulan Ramadan, yakni beliau membawa hadis Nabi SAW yang membicarakan soal larangan berpuasa sebelum Ramadan, yakni dipanggil hari-hari syak. Ini hari-hari syak iaitu pada 30 Sya'ban. Jadi bermula perbicaraan yang boleh bawa daripada hadis tersebut sehinggalah kepada pembicaraan berkenaan dengan Lailatul Qadar. Soal ibadah atau soal i'tikaf pada Lailatul Qadri, pada Lailatul Qadar atau pada malam Al-Qadar. Jadi sekitar lebih kurang 52 hadis yang dibawa oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Insya-Allah kita cuba tengok sepanjang daripada hari ini adalah merupakan 16 Sya'ban, insya-Allah kita akan cuba baca sehingga 20 Ramadan. Dan tempoh pertemuan kita dalam program kita sekitar tidak lebih daripada 15 minit lah, insya-Allah. Sebenarnya saya akan baca lebih kurang satu ataupun dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kupasan ataupun dengan penjelasan yang ringkas dan mudah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu memudahkan kita untuk lebih memahami akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak membebankan tuan-tuan dan puan-puan dengan masa yang terlalu panjang, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan hari ini kita akan baca sedikit satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab ini, insya-Allah. Kemudian kita akan selanjutnya pada hadis selanjutnya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadana bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, muttafaqun alaih. Hadis yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana kata beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda.
Kata Nabi, la taqaddamu Ramadana, janganlah kamu mendahului bulan Ramadan, janganlah kamu mendahului bulan Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain, dengan kamu berpuasa sehari lebih awal ataupun 2 hari lebih awal. Ini jangan, kata Nabi, kamu mendahului bulan Ramadan kamu dengan kamu melakukan puasa sehari atau 2 hari lebih awal. Yakni di hujung-hujung Sya'ban jangan melakukan puasa. Maksudnya gitu. Maksudnya janganlah kamu melakukan puasa pada 30 Sya'ban dan janganlah kamu melakukan puasa pada 29 Sya'ban dan 30 Sya'ban. Itu maksudnya. Ini adalah kerana 30 Sya'ban adalah merupakan hari Syak. Hari Syak. Hari yang mana penentuan di antara bermula Ramadan ataupun belum bermula Ramadan. Kerana kita akan baca selepas ini hadis-hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW menyebut apabila seseorang melihat anak bulan, didapati adanya anak bulan, maka anak bulan dilihat pada 29 Sya'ban, maka sekiranya nampak anak bulan, maka besoknya adalah merupakan 1 Ramadan. Maka sekiranya anak bulan tidak terlihat, tidak nampak, maka cukupkanlah Sya'ban tersebut menjadi 30 hari, maka hari lusanya adalah merupakan 1 Ramadan. Maka hari yang mana di antara penentuan 1 Ramadan ataupun 30 Sya'ban, maka hari ini dipanggil hari Syak. Maka hari Syak yang sebegini, Nabi SAW larang kita daripada berpuasa. Maka sebab itu di dalam hadis ini kata Nabi, la taqaddamu Ramadana bisawmi yaumin wala yaumain. Janganlah kamu mendahului bulan Ramadan kamu dengan kamu berpuasa sehari lebih awal ataupun 2 hari lebih awal. Cuma kata Nabi SAW, illa rajulun, melainkan seorang lelaki, kana yasumu, yang mana lelaki itu dia kana yasumu sauman, yang mana dia adalah seorang yang melazimi berpuasa. Melainkan dia adalah seorang yang melazimi berpuasa, falyasumhu, maka atas dia maka boleh berpuasa. Atas orang tersebut yang sentiasa melazimi berpuasa pada bulan-bulan lain. Yang ini kita kata sebelum daripada bulan Ramadan, beliau adalah seorang yang melazimi berpuasa. Isnin, Khamis, puasa-puasa hari puting, dan apa sahaja jenis bentuk puasa sunat, beliau melazimi. Maka untuk orang sebegini ada pengecualian, bagi mereka diharuskan, dibenarkan untuk berpuasa sekalipun dalam bulan Sya'ban. Tetapi bagi mereka yang semata-mata untuk berpuasa dalam bulan Sya'ban atau semata-mata berpuasa sunat di hujung-hujung Sya'ban, maka kelompok ini termasuk di dalam kelompok yang dilarang oleh Nabi SAW untuk mendahului Ramadan dengan puasa sehari lebih awal atau 2 hari lebih awal. Ini maksud hadis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hari ini adalah muttafaqun alaih, yang merupakan hadis yang terdapat ataupun hari ini yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kesimpulan kita boleh buat, hadis ini adalah merupakan hadis larangan Nabi SAW daripada berpuasa pada hari Syak. Larangan berpuasa pada hari Syak. Dan larangan ini adalah merupakan larangan yang bersifat tahrim. Yakni haram berpuasa pada 30 Sya'ban. Sebagaimana haramnya kita berpuasa pada hari raya yang pertama, haramnya kita berpuasa pada hari raya yang kedua, haramnya kita berpuasa pada hari-hari tasyrik, maka begitu juga haram kita berpuasa pada hari-hari Syak. Walaupun begitu, di dalam hadis ini Nabi SAW meletakkan pengecualian, iaitu mereka yang mana melazimi berpuasa pada bulan-bulan yang lain, maka untuk mereka dikecualikan, yakni dibolehkan. Termasuk juga untuk mereka-mereka yang ingin melakukan qada puasa dia
untuk puasa-puasa yang lalu. Maka walaupun hari tersebut adalah merupakan hari syak, maka sekiranya puasanya masih belum tertunai, maka wajib atas dia juga untuk melaksanakan puasa dia sekalipun pada hari syak. Jadi ini pengecualian untuk mereka yang melazimi berpuasa dan juga pengecualian untuk mereka yang ingin mengqada akan puasa mereka, insya-Allah taala. Ini sikit sebanyak kita punya mukadimah kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, esok kita akan bertemu kembali pada jam 10 pagi untuk hadis yang kedua. Okey, insya-Allah kita bertemu lagi insya-Allah untuk kitab hukum hakam puasa esok hari. Dan ingat pertemuan kita petang ini insya-Allah sekitar dalam pukul 2 kita akan berbahas berkenaan dengan apa nama ni? Tahsin as-salah, tahsinus salah. Ini untuk kita perbaiki salat kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.